pertama. Yang tuan-tuan lintas di perut, ayam bakar nafsani. Yang tuan-tuan bakar betul-betul itu lafzani. Nah, faham? Lebih kurang macam tu. Jadilah kot no. Pening? Tak pening, insya-Allah. Memohon kepada Allah Taala supaya tak pening. Amin. Selesai, tuan-tuan. Jadi Quran yang turun mana tu turun yang fizikal. Seketui buak daripada Lauh Mahfuz, tempat yang pertama dipindah diturun ke tempat yang bawah, namanya Bait Al-Izzah. Bait Izzah ni nama tempat. Duk di mana Bait Izzah ni? Fi sama'id dunya. Duk di langit dunia. Langit pertama. Langit 7 lapis. Langit 7 lapis. Yang paling bawah tu, langit pertama, namanya langit dunia. Bait Izzah tu duk situ. Malam Lailatul Qadar tadi, Allah Ta'ala turunkan Quran sekaligus ke Bait Izzah di langit dunia. Masa ni tak sampai kat Nabi lagi. Belum sampai kat Nabi. Baru sampai tang langit dunia baru. Selesai bab tu. Yang kedua, tadi apa dia? Apakah makna turun Quran? Selesai. Yang kedua, saya nak sebut pula tuan-tuan, bilakah turunnya Al-Quran? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadar ayat nombor 1. Mesti tahu semua. Ini ayat popular bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Surah Ad-Dukhan ayat nombor 3. Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, turunkan Quran itu pada malam yang diberkati. Al-Baqarah 185. Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. No? Bulan no tak ada tuan. No tu bukan ayat Quran. Saya tuan kata no tu ayat tamna ustaz. Kokoklah ada orang faham kan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Tajuk kita nombor 2 ialah bilakah nuzulul Quran? Waktu mana? Jawapannya malam. Malam apa? Lailatul Qadar. Bulan apa? Jawapannya Ramadan. Selesai bab tu. Sini saya nak ajak fikir ni. Nak ajak fikir sikit saja. Kalau saya tanya nuzul Quran berapa hari bulan? Baru je lepas 17 Ramadan. Tu yang cuti tak pergi mana noh. Tuan-tuan, ada yang cuti, ada yang kerja lah. Tapi yang tuan-tuan duk ingat dalam kalender kita, nuzulul Quran 17 Ramadan. Clear. Tiap-tiap tahun. Itulah tarikhnya. Baik. Kemudian kita ingat Allah sebut tadi, yakin dan wajib percaya bahawa Quran tersebut turun malam Lailatul Qadar. 2. Yang ketiga, maklumat yang kita ada ialah apa dia? Ulama guru kita beritahu malam Lailatul Qadar tu 10 yang terakhir. Betul tak? Betul kan? Jadi Lailatul Qadar ni kita malam 10 terakhir. Start 21 sampai 30. Tu pun yang paling masyhur malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Betul tak? Sini dengan 3 maklumat ni, tuan-tuan fikir, hatta fikir tak apa. Hatta fikir tuan semua selesai. Hatta fikir tuan selesai. Dia puasa nak makan sok, tapi malah fikir nak masak. Selesai. Jaga-jaga subuh, dia tak fikir apa, senang. Tapi kita fikir ni masalah nak kena bangkit awal, nak kena dua masak nasi, nak kena goreng telur paling-paling kurang, nak buat kicap pun tak apalah. Bila fikir nak makan sok, payah. Habis tu tak fikir lagi senang. Tuan-tuan, tu bukan manusia. Manusia ni passion kena fikir. Baik, jadi kita ada 3 maklumat. Bilakah turun Quran? Pertama Allah sebut malam Al-Qadar.
Yang kedua, kita ada maklumat 17 Ramadan. Ya tak? Turun Quran. Yang ketiga, maklumat kita ada ialah Tok Guru kita kata malam 10 terakhir berlakunya Lailatul Qadar. Jadi 17 hari bulan tu tak sampai 20 hari bulan pun. Ni ajak fikir ni. InsyaAllah, tak pening insyaAllah. Mudah saja. Duk dunia ni kalau pandai saya masalah tuan bagus. Yang jadi masalah, dia buat masalah. Yang bagus, fikir selesaikan masalah supaya tak bertembung ilmu kita. Tuan-tuan tak fikir selesai nak. Bila tuan fikir, ustaz nampak belaga lah. 17 Ramadan bukan 20 hari bulan pun. Lailatul Qadar mengikut mana? Nampak tak? Quran confirm turun malam Lailatul Qadar. Jawapannya begini. Dengar Muhammad, tak ada belaga apa? Tak ada belaga apa? Pertama, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita wajib percaya beriman kata Quran yang turun malam Al-Qadar itu ialah pada malam Al-Qadar bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, kita kena tengok juga pendapat-pendapat ulama tentang bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Ada beberapa pandangan agak-agak. Bukan satu pendapat, bukan dua juga, tapi berpuluh pandangan ulama tentang bilakah malam Lailatul Qadar. Yang tuan-tuan dengar dah tu, yang masyhur tu, malam 10 terakhir Lailatul Qadar, itu baru satu pendapat. Baru satu. Tu pun pecah pula. Hak 10 akhir pecah pula. Ada yang kata malam ganjil sahaja. Ada kata malam genap sekali. 3 dah pendapat. Saya nak sebut. Ada pendapat yang keempat mengatakan bahawasanya malam Al-Qadar itu boleh berlaku sepanjang bulan Ramadan. Daripada 1 hari bulan sampai 30. Dapat yang keenam kata dalam 1 sampai 30 malam ganjil sahaja. Dapat ketujuh kata daripada awal bulan Ramadan sampai 30 hari bulan malam genap sekali. Pendapat ke-8 kata bukan malam saja, siang pun boleh juga berlakunya malam Qadar. Pening tuan-tuan. Saya bukan habaq apa. Rupa-rupanya tarikh turun Quran 17 tu tak bercanggah apa pun kalau kita kata turun hari itu. Sebab apa? Sebab kemungkinan Lailatul Qadar berlaku juga pada tarikh tersebut. Lagipun ulama tidak sepakat pada bilakah Lailatul Qadar, adakah hanya pada 10 malam terakhir. Boleh kena yang tu ringan saja. Ini tak ada belaga apa? Ustaz, Lailatul Qadar 17 Ramadan betul ke? Lailatul Qadar hujung bulan 10 terakhir. Tak ada isu. Sebab khilaf ulama tentang tarikh Lailatul Qadar. Hak kita duk pulun 10 terakhir itu kita. Nabi pun sebut bila masuk 10 akhir Ramadan, taharrau, sila cari Lailatul Qadar. Kan tuan-tuan, Nabi sendiri pun bila masuk 10 Ramadan akhir, Nabi akan syadda, Nabi singsing pakaian baginda. Singsing pakaian ni makna apa? Singsing pakaian apa makna? Angkat ni seloklah kita kata nah. Tuan-tuan faham tu faham betul. Singsing baju pakaian nak buat kerja sungguh. Macam orang perempuan nak basuh pinggan dapur, pakai baju kurung, faham tak ni? Dia buat apa? Sing lah. Oi, tu kan nak basuh pinggan sungguh lah tu. Tentuannya betul dapat jangan bendui. Nabi bila 10 akhir, Nabi sing-sing pakaian. Maknanya apa? Bersungguh buat ibadat. Saya duk faham Nabi sing-sing sampai tak mana ustaz? Panjang cerita. No? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, isu bila turun Quran ni bulan Ramadan. Itu confirm.
Tapi tuan-tuan, ni kalau saya tanya, bulan Ramadan bilakah yang turunnya Al-Quran 30 juzuk itu? Daripada Lauh Mahfuz ke Bait Izzah di langit dunia. Bulan Ramadan tahun bila? Siapa boleh abang? Ni kalau boleh abang tuan, kamin satu paha. Bukan cakap paha ayam, kamin satu paha. Lepas raya lah, dan cari duit raya sah. Tuan-tuan, ni saya tanya ni, Quran yang turun segedebuk 30 juzuk malam Al-Qadar itu dalam bulan Ramadan. Soalannya, Ramadan tahun bila? Ada orang dia jawab mudah aja, Ramadan tahun kedua Hijrah, sebab tahun itulah mula wajib puasa Ramadan. Dia tak nak tahu pun Ramadan ada melainkan tahun kedua Hijrah, sebab tahun tu Allah perintah wajib puasa. Jawapan cukup senang tapi tak betul. Yang betulnya apa dia? Tahun bila Ramadan, tahun bila turun Quran segedebuk tu? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajarin Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia kata yang mu'tamadnya ialah Allahu a'lam. Dia sebut awal wallahu alam, tetapi dia kata kebarangkali yang turun segedebuk itu sebelum Nabi jadi Nabi lagi, dan boleh juga turun selepas Nabi dah jadi Nabi. Maklumat ni agak penting juga untuk kita dalami saja. Tuan-tuan, tak tahu pun tak usah akidah, tapi elok kita tahu. No? Saya ulang no? Kata Ibn Hajar, yang mu'tamadnya Allahu alam, turun Quran 30 juzuk malam Al-Qadar dalam Ramadan itu boleh jadi sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Turun dah, cuma tak sampai kat Nabi lagi. Tentu jangan terkejut, Ustaz, kalau Nabi tak Nabi lagi, Quran tu turun kat siapa? Turun kat Nabi lah, tapi tak sampai masa lagi. Dan saya nak beritahu, sebelum Nabi jadi Nabi, Quran dah ada tak di Lauh Mahfuz? Jawab Ustaz. Quran telah ada di Lauh Mahfuz sebelum Nabi lahir lagi pun. Kalau orang tanya, Quran yang duduk Lauh Mahfuz tu untuk siapa? Untuk Nabi lah. Pasal apa tak bagi dia siap? Tak beranak lagi. Faham lagi tak? Lebih kurang kalau kita di sekolah pondok ke manakah, dia ada periksa hujung tahun, periksa bulan 12 no. Tapi soalan buat siap-siap bulan 1. Betul lah. Siapa yang nak mengajak? Ni baru yang masuk sekolah, cikgu kena buat soalan siap-siap. Dia kata mengaji tak lagi, buat soalan siap dah. Ya, periksa bulan 12 no. Siapa nak periksa? Budak-budak tu lah. Soalan ada dah, tapi pasal apa tak bagi lah ni? Bagi lah tuan-tuan. Soalan tu untuk mereka, tapi tak sampai masa lagi, simpan dulu. Sampai masa bagilah. Quran 30 juzuk ada di Lauh Mahfuz. Malam Lailatul Qadar tu turun siap-siap di langit dunia ni. Masa tu tak turunkan Nabi lagi. Sebab tuan-tuan, dia jadi boleh Quran turun sebelum Nabi jadi Nabi, daripada Lauh Mahfuz ke Bait Izzah. Maklumat tu clear tak? Nampak bercanggah tak? Nampak bercanggah tak maklumat tu? Boleh terima lah? Boleh terima. Kalau orang kata, Ustaz, Quran yang turun malam Al-Qadar itu ialah setelah tahun kedua Hijrah, Ramadan tahun kedua Hijrah, sebab tahun tu lah wajib puasa. Tak betul. Pasal apa tak betul? Pertama, Nabi tak habaq. Yang keduanya ialah Nabi duduk di Mekah berapa tahun jadi Nabi? Nabi duduk di Mekah berapa tahun jadi Nabi? Nabi hijrah umur berapa tahun? Tuan-tuan semua bagus-bagus belakang. Saya rasa salah cakap banyak. Nabi hijrah ketika umur 53.
Bermakna Nabi telah jadi Nabi duduk di Mekah selama 13 tahun. Nabi jadi Nabi umur 40. Betul umur 40 jadi Nabi rasmi di alam zahir. 13 tahun di Mekah, Nabi terima ada wahyu. Nabi terima ada wahyu di Mekah. Terima Quran ke tak? Terimalah. Kalau tak terima, nak Nabi lagu mana? Pasal turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Turun ayat tu lah rasmi jadi Nabi. Kalau ayat tu tak turun lagi, tak jadi Nabi lagi. Bermakna di Mekah 13 tahun Nabi dah terima Quran. Quran Nabi terima di dunia ni diambil dari langit dunia tadi. Langit pertama, peringkat pertama. Jadi kita faham apa dia? Kita faham bahawasanya Quran yang turun malam qada itu sebelum kenabian Nabi, tapi boleh berlaku selepas Nabi dah jadi Nabi. Faham kono? Selesai yang tu. Ada soalan apa tak? Kok ada kemuskilan tang ni? Semua kita pijah banyak lagi ni. Tak ada kemuskilan. Macam sahabat, kau tak fikir apa semua selesai. Kalau fikir dia akan jumpa masalah. Baik. Yang berikutnya tuan-tuan sekalian, isu yang berikut tentang nuzulul Quran ada dua peringkat kan. Peringkat pertama turun segedebuk 30 juzuk. Peringkat yang kedua turun sikit-sikit daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sikit-sikit selama 23 tahun. Tuan-tuan tahu tak cerita dia? Al-Quran turun sikit-sikit kepada Nabi, dia trend baru. Orang lain disebut trend, fashion baru. Apa maksud? Kitab-kitab langit sebelum Quran, Zabur Nabi, takkan Zabur Nabi Isa tuan, panjang cerita. Nabi Dawud, Taurat Nabi Musa, orang kata Nabi Musa, orang Kelantan Nabi Musa dia kata. Tak kono. Nama tu sama aja. Kemudian Injil Nabi Isa. Tuan-tuan, Zabur, Taurat, Injil, trend dia, trend turun segedebuk dekat Nabi. Jibril ambil Taurat, bawa mai ketui dekat Nabi Musa. Bukan sikit-sikit, baik komplit kitab sebuah. Jibril ambil Injil seketui, sebuah komplit, bawa mai ke Nabi Isa. Jibril ambil Zabur, tuan-tuan, ketui sebuah, bawa mai kepada Nabi Daud. Bukan sikit-sikit. Mai Quran Allah turun dekat Nabi Muhammad sikit-sikit. Dia panggil trend baru. Saya sebut nampak mudah, tapi ada isu akidah. Awal ahli kitab sebahagiannya tak beriman dengan Quran, tolak Quran dan tak beriman dengan Nabi, alasan kerana dia turun sikit-sikit. Kita ni beriman, alhamdulillah, kata apa tak apa, lagu mana tak apa. Ahli kitab zaman Nabi tu, tuan-tuan, mereka tak beriman dengan Nabi dan Quran pasal alasan antaranya apa dia? Quran ni turun sikit-sikit. Kalaulah Quran turun seketui buat macam kitab sebelum, kami beriman lama dah. Dia boleh buat alasan kerana turun sikit-sikit tak beriman. Tentu agak-agak pasal apa dia kata lagu tu? Kerana turun sikit-sikit tak macam kitab sebelum, tu yang kami tak beriman tu. Cerita ni Allah sebut dalam Quran. Bunyinya, wa qala allazina kafaru laula unzila alaihi alquranu jumlatan wahidan. Berkata orang-orang yang kafir, lembut sikit kan, orang Kedah kasar sikit. Berkata orang kafir bahawasanya kalaulah diturunkan Quran itu sekaligus
seketui, macam Zabur, macam Taurat, macam Injil. Kalaulah Quran itu diturunkan sekaligus, confirm kami akan beriman. Tapi turun sikit-sikit, tak apa nak percaya. Pasal apa? Sikit-sikit ni mesti nak cari idea punya. Contoh, ni Rasulullah ni nak tanya ni, isu ni apa jawapan? Tunggu saat esok. Nak reka lah tu. Faham tak? Dia boleh petikai wahyu tu betul ke tak, sebab turun sikit-sikit. Tentuan. Itu sangkaan dan tentuan dakwaan ahli kitab yang tak beriman. Tapi Allah jawab balik, turun sikit-sikit ni bukan pasal itu. Nah, tapi kena ingat Allah sebut kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Orang kafir kata kalaulah Quran itu turun seketui, pasti kami akan beriman. Allah Ta'ala jawab balik, turun sikit-sikit bukan isu, kerana Allah Ta'ala kata turun sikit-sikit kepada Muhammad 23 tahun untuk kukuhkan hati Nabi, untuk kukuhkan dada Nabi supaya tak berasa berat, tak berasa beban, tak berasa payah. Contoh, hari ni saya buat satu arahan untuk semua yang ada. Hari ni tak gaduh 30 juzuk, tak gaduh juzuk. Hari ni saya minta semua yang ada hafal surah Baqarah. Lepas asar saya nak dengar. Tak boleh jawab, tak boleh buka puasa. Contoh, saya tak minta pun satu juzuk, saya minta satu Baqarah saja. Ustaz, Baqarah pada 7 juzuk setengah. Contoh. Kita niat pendek tuan. Surah Abasa atau Abasa wa Tawalla. Ni balik hafal surah tuan-tuan. Abasa ni petang ni lepas asar saya nak dengar. Tak boleh jawab, tak boleh buka puasa. Apa tuan-tuan jawab agak-agak? Baru satu surah. Minta hafal petang ni, tolong dengar mai tasmi'. Tuan-tuan nak kata apa agak-agak? Tuan-tuan jawab berbantu. Okey, setengah orang kata tak buka puasa tak apalah. Dia nampak beban lah. Tak buka puasa tak apa. Nampak kata beratnya. Tuan-tuan, sebab tu turun sikit-sikit. Pertama, ringan untuk Nabi hafal. Yang kedua, ringan untuk Nabi faham. Yang tiga, ringan untuk Nabi amalkan. Itu tuan-tuan dia punya trend dia. Ambil sikit ilmu itu untuk kegunaan kita. Tuan-tuan, ilmu ke apakah, dia kena buat sikit-sikit tapi kerap. Jangan semangat buat seketui buang tuan. Tuan, lama-lama kita jadi berat. Lama-lama dia pengen putus asa. Lama-lama tuan tak mai dah mengaji pondok. Maksud saya lah. Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga tentang Ramadan. Maaf, yang keempat tentang Quran turun 2 peringkat sekaligus dan sedikit-sedikit. Masuk yang berikut, yang kelima. Ini soalan mudah tuan. Siapa malaikat yang jadi perantara bawa turun Quran kat Nabi ni? Ini yang paling senang jawab soalan dia. Jibril. Dia Jibril tu bahasa sebutan yang fasih. Tu kalau pergi ke Mesir dia kata Gibril. Sebab Arab Mesir ni jim jadi ga. Tuan kalau orang putih panggil Gabriel, G-A-B-R-I-E-L-E, Jibril. Tuan-tuan, malaikat Jibril lah perantara, disebut sebagai Aminul Wahyi, pemegang amanah wahyu Allah. Tu dia punya gelaran dia. Quran sebut nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala, turunlah dengan Quran itu ar-ruhul amin, roh yang beramanah. Maknanya Jibril alaihi salam
ala qalbika, ke atas dada kamu wahai Muhammad, litakuna, supaya kamu wahai Muhammad, minal munzarin, daripada orang yang telah menerima ingatan daripada Allah Ta'ala. Baik, itu senang soalan dia lah. Siapa yang bawa wahyu? Jibril alaihi salam. Soalan saya tambahan, siapakah malaikat yang bawa wahyu kitab Zabur, Taurat, Injil? Siapa dia? Jibril juga. Tak kira ada Jibril juga. Betul lah tu nah. Memang tugas dia buat wahyu. Saya ke apa? Orang kita tuan, kerana ilmu kita tu clear apa yang kita bisa dengar. Tapi kalau kita tanya yang tak bisa dengar, dia nak jawab payah. Wahai betul dah. Kita duk mengaji kan, malaikat ada 10 yang kepala-kepala tu. Tugas Jibril bawa wahyu. Orang pun tanya, ni kitab Taurat, siapa waktu turunkan Nabi Musa? Kitab Injil, siapa waktu turunkan Nabi Isa? Dia fikir panjang. Sebab Tok Guru tak ada dua habaq tu. Tok Guru dua habaq, Jibril waktu turun Quran, dia fikir, siapa dia ustaz? Siapa dia? Jibril juga lah, ada orang lain kerja dia tu. Jadi tuan-tuan. Nah, tak apa. Selesai. Kemudian kita masuk tuan-tuan yang berikutnya. Ni soalan pun mudah juga. Apakah ayat yang pertama turun dalam Quran? Ayat pertama turun dekat Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq. Hujung ayat tu, hujung surah tu ada ayat sujud, dia panggil ayat sajadah. Wasjud waqtarib. Iqra, itulah ayat yang mula turun dekat Nabi. Itu mudah. Yang kedua, apakah ayat yang paling akhir turun dekat Nabi? Lepas tu tak turun dah, Nabi wafat. Tak apa aku nak saya buat style tanya jawab, tak apa aku nak. Saya ceramah tak pandai. Nak tanya jawab tu boleh dah gagah. Ceramah tak pandai. Boleh kono? Boleh nah? Aku tak setuju tak apa, tuan-tuan tanya saya jawab pula. Okey. Ayat yang terakhir turun daripada Quran, apa dia? Jawapannya 4 pandangan. Pendapat pertama kata yang paling kuat ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu pendapat pertama. Ayat last Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Pendapat yang kedua, ayat terakhir ialah ayat haramkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, mu jangan makan riba berganda-ganda. Pendapat ketiga, ayat tentang hutang. Ayat paling panjang dalam Quran, ayat 284. Dan surah Baqarah. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Panjang tu bos separuh. Panjang juga. Sebenarnya saya tak ingat hujung tu. Tambah habaq lah. Tuan. Jadi itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ayat akhir Quran ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dari segi makna, kata ulama pendapat keempat, ini ayat terakhir. Sebab apa? Maknanya, pada hari ini telah kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Kira clear lah, dah sempurna, tak ada dah ayat lepas tu. Tuan-tuan, apapun kalau orang tanya kita apakah ayat terakhir turun daripada Al-Quran, 4 pandangan ulama. Yang paling kuat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Baik.
Selesai dah. Yang ke-8. Betul tak 8 ni? Kira betul ya tuan-tuan. Saya pun tak ingat sangat. Kira 8 dah lah. Baik. Yang ke-8 ialah bila kita buka Quran, kita akan jumpa surah Makkiyah. Betul tak? Tentu setiap surah tu dia pun nama surah sekian. Di belah kanan ke belah kiri surah Makkiyah, surah Madaniyah. Betul tak ni? Apa makna surah Makkiyah? Surah yang Makkiyah tu asal Mekah. Surah Madaniyah adalah surah yang jawapan umum semua kata surah Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Betul tak? Betul tak? Secara ghalibnya kita faham demikian, tapi dengar sahabat nah begini petua dia, kaedahnya. Saya buat satu contoh. Saya tanya tentang saya buat satu contoh, saya akan tanya. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat tu turun di padang Arafah. Semasa Nabi sedang berkhutbah kepada sahabat baginda pada haji wada', hajjatul wada', haji selamat tinggal. Ustaz, haji wada' ni apa? Tawaf wada' bisa dengar. Tawaf wada' bisa dengar. Haji wada' ni apa nama? Haji wada' ialah haji selamat tinggal. Haji wada' adalah istilah kepada haji Nabi yang terakhir. Maknanya lepas Nabi buat haji tu, Nabi meninggal dunia, wafat. Itu dipanggil hajatul wada', haji last, nisbah Nabi. Baik tuan-tuan, jadi masa Nabi dalam hajjatul wada' di padang Arafah turun ayat al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Saya tanya, itu surah Makkiyah ke Madaniyah? Ayat tu turun tahun 10 Hijrah. Makkiyah ke Madaniyah? Tuan-tuan, saya sengaja buat contoh ni supaya kita faham balik, iaitu surah tersebut tetap namanya Madaniyah. Pula dah kata turun di Mekah, Makkiyah lah. Betul tak? Dengar kaedah na. Ulama Quran kata, dengar, hafal, senang saja. Mana-mana ayat turun sebelum hijrah, Makkiyah. Turun tak mana tak apa, yang penting Nabi hijrah lagi tak. Kalau Nabi duduk di Mekah, turun tak mana pun namanya Makkiyah, sebab Nabi duduk di Mekah. Yang kedua, mana-mana ayat yang turun selepas hijrah, semua namanya Madaniyah. Madani itu Madinah lah, walaupun turun di Mekah. Ayat tadi al-yawma akmaltu lakum turun di padang Arafah. Padang Arafah di Mekah kan? Tahun bila? 10 Hijrah. Maknanya selepas hijrah. Tetap ayat itu namanya Madaniyah. Ini kaedah dia. Tapi ghalib kebanyakan majoriti tuan-tuan ayat Makkiyah turun di Mekah. Kebanyakan majoriti banyak ayat Madaniyah turun di Madinah. Itu ghalib kebiasaannya. Pegang kaedah tuan, tak sesat. Nah, kalau orang tanya kita ni, ayat ni Mekah ke Madinah, kita tanya dia balik, ayat tu turun bila? Kita tak tahu juga. Kita pun tak tahu jawapan dia. Faham tak ni? Dia tanya kalau hantera sangat, ayat ni Mekah ke Madinah? Kita pun tak tahu. Tanya dia balik, tanya hang balik, ayat tu turun bila? Turun sebelum hijrah kan lepas hijrah? Tanya dia. Dia pun tak tahu juga. Aku pun tak tahu. Samalah kita dua. Aku pun tak tahu. Tapi kalau dia kata ayat tu turun tahun hijrah, Madaniyah. Wahai kita tak tahu awal, tu dah duk kemas belakang. Tapi kalau okey tuan-tuan sekalian, ada kaedah kita pegang. Yang tu yang keliru dana. Yang keliru. Apa maksud Makkiyah, apa maksud Madaniyah? Jelas. Yang berikutnya, yang ke-8. 9. Alhamdulillah.
Saya pun terlupa dan banyak-banyak ni. Yang ke-9. Tuan-tuan, gini. Yang ke-9 ni kita ambil sikit lah untuk habuan kita sebagai amalan kita lah. Tentang nuzul Quran tu saya ingat clear lah kot, dengan perinciannya lebih kurang 1 jam clear lah tuan-tuan lah. Tentang perincian nuzul Quran. Itu ilmu yang amat berguna untuk ilmu dan maklumat kita. Hujung-hujung ni saya ambil tuan sikit lagi, apakah kewajipan kita di sebalik turunnya Al-Quran. Allah sebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi bawa mai ke hampa semua, fakhudhuh, maka hampa wajib ambil belaka. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang Nabi larang hampa semua, maka wajib hampa kena berhenti, jangan buat. Itu kewajipan kita. Quran mai daripada Allah. Siapa yang bawa mai Quran? Siapa yang bawa mai Quran kat kita? Nabi Muhammad lah. Maka wajib kita atas perintah Allah ambil Quran tu. Ambil tu ustaz dengan maksudnya beramal dengan dia. Setakat ambil tuan-tuan, pegang kilik wah ketiak, letak dalam beg sambil sangkut di kepala. Cerita lama dulu ni, cerita zaman saya lah. Kalau rendah tu mengaji Quran tu petang-petang, dulu mengaji petang di masjid lama tuan-tuan, buh Quran dalam beg hijau, beg askar tu, gatul tekak kan, jalan boh dan lenggak lagu tu. Bukan sombong, berat Quran tu kan. Quran kata jangan jalan mendongak ke langit, tu jalan apa? Orang yang sombong. Kita lenggak juga, bukan sombong. Pasal Quran berat tuan-tuan, sangkut di dai, ingat kita sangkut di dai. Sepatutnya galah sini. Tapi trend zaman tu sangkut di dai. Tak apalah tuan. Mengajilah kita nak, alhamdulillah. Yang kedua, ada orang bagi Allah bagi kelebihan, bukan cakap mengaji je, dia hafal pula 30 juzuk, namanya al-hafiz. Alhamdulillah. Tebuk tang mana pun dia boleh jawab tuan-tuan, senang saja. Tambah musim Ramadan ni, orang hafiz cukup laku sungguh. Ni masjid kami jemput hafiz ni 2 orang ustaz weh, semalam juzuk alhamdulillah. Habis tu tinggal depa lah sembahyang, just juzuk tuan-tuan, dekat 2 jam. Imam tu hafiz, hak sebelah dia tu selawat pun hafiz, tinggal depa 2 orang, hak lain semua duduk belakang menyandang dia kata. Tak apalah, okeylah tuan no. Ini abang cerita dia baru ni. Ini saya kena sikit nah, trend imam tarawih jemputan hafiz itu okey. Sebab kita nak imam tu orang yang pertama bacanya sedap. Sedap nah. Yang kedua, sedap tu bukan duk hafal, sedap duk tahu suara. Yang kedua mesti betul. Betul tuan-tuan, betul dengan kaedah tajwid. Confirm orang yang mengaji dia akan betul bacaan. Khasnya orang yang hafiz, confirm dia akan baca dengan betul, insya-Allah. Sebab dia bukan hafal saja, dia mengaji tajwid sekali. Yang ketiga tuan, nak suara sedap, suara derah, suara derah. Suara derah tuan, bukan mesti sedap noh, tapi suara derah. Suara derah. Kemudian sedap pula. Kemudian tajwid lagi komplit lagu pula Bayati Sika tuan-tuan. Nah, contoh. Nah, lagi apa lagi? Nahwan, Jiharkah, Tarkah. Dia singkatan lagu Jiharkah ni ialah Jerkah. Oh, sedap tuan. Kena Bayati pula turun lanjut Allah, dia kata, kan? Tak apa, tapi mesti faqih. Mesti pandai hukum sembahyang. Kadang-kadang tang tu lompong sikit. Kita nak ambil imam jemputan hafiz elok sebab dia ingat, kemudian dia baca kena. Nah, okey. Tapi satu benda yang mesti ada, dia mesti faqih. Dia mesti tahu hukum sembahyang sekurang-kurangnya. Ni, tuan-tuan perasan tak malam puasa kedua baru ni, malam kedua Ramadan. Viral jugalah tuan, satu Malaysia juga. Imam tu Johan sekian di tempat paling besar tuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berkata bala ana. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Kita tuan tengok imam ni memang khusyuk betul. Dia duk lengok-lengok tu mak dia faham apa yang dia baca. Kita yang tak lengok ni kita tak faham. Kita duk marah kita pula. Oh tuan-tuan, ada isu fiqh dia, sembahyang tidak sah. Kita dia kata sedap ustaz, oi tengok-tengok pula, oh dia lengok kita belakang tupang sekali. Lengok juga. Nak tiru lagu tak lepas lah kita pakai ahli dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bismillah dan cari mulut ramah dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cari lagi tuan, cari lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Rendah sikit bayati. Maliki yaumiddin. Okey dah tuan, setara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik balik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Contohlah tuan. Imam duk gelak tuan. Kepala riuh satu Malaysia. Sayang Johan hebat jugalah, peringkat tinggi juga. Malam kedua di masjid yang berprestij. Tuan, masjid besar. Bukan masjid daerah, masjid negeri. Negeri mana saya tak tahu lah tuan. Dia patah abang kat saya. Nah, tapi jawapannya salat itu tidak sah. Kenapa? Pergerakan 3 kali berturut-turut anggota besar. Kepala ni anggota besar. Memang kepala saya besar. Tak apa. Tapi nak abang dia kategori kepala tu anggota besar. 1, 2, 3, habis. Kepala dia pesing dengan gustan, bukan 1 nah. 1. Dia tak lika 1 tak? 2 tak, bukan. Kepala ni 1, 2, 3. Dia sama kaki. 1, 2, 3, 4. Kaki dia kira lain. 1, 2, 3. Tangan pula 1, 2. Turun balik tu pun nama 1. Tuan-tuan, 1, 2. Pakai tak sembahyang kita. Awak Allah. Kiri kanan pula tu dia kira angkat turun 1 tangan. Kaki pi saja 1. Kiri pula 2. Kepala 1, 2. Jawapan tuan tidak sah sembahyang tersebut. Nanya tuan. Apa maksud saya? Di samping kita trend lantik imam tahfiz untuk tarawih sebagainya kerana kelebihan daripada mereka, mesti pastikan dia reti hukum sembahyang sekurang-kurangnya. Nah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kena balik. Kewajipan kita bukan setakat hafal. Tuan-tuan, kita tak mampu hafal lah. Nah, jadi kita sewajibnya ialah beramal dengan Al-Quran. Sinilah tajuk akhir kita. Tuan-tuan, 10.30 siapa berhenti boleh tak? 10.30. 10.30 siapa berhenti boleh tak? Berhenti lah tak apa no. Dan tanya aja, betul ustaz berhenti lah tak apa. Nah, tapi beradab ni dia tak jawab lagu tu lah. Walaupun mana montilah pun, tapi beradab dia tak jawab. Walaupun hati kita montilah tak apa, dia tak ikut ustaz lah sampai petang pun tak apa. Tuan-tuan nampak kasar sikit tapi cara lembut. Tuan-tuan tak apa nah. Jadi kita ni kalau bercakap tuan-tuan, kemudian bercakap dengan kawan, kemudian ramai nah, skill bercakap ni macam-macam lah nah, cara bercakap tu tuan-tuan. Apapun kita patuh balik. Baik, satu perkara yang saya nak ambil, yang Quran sebut sangat-sangat dalam Quran sebanyak 245 kali diulang perkataan ini, ialah taqwa. Tuan-tuan, antara pengajaran amalan yang kita nak ambil daripada turunnya Quran tadi untuk bekalan kita sebagai kunci kejayaan kita dunia dan akhirat ialah taqwa. Taqwa tu satu amalan. Yang tu tuan-tuan yang terakhir untuk saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Baik tuan-tuan,
Saya sebut sebanyak 245 kali kalimat-kalimat Quran yang didasarkan kepada kalimat taqwa. Kadang-kadang dia bunyi at-taqwa, kalimat at-taqwa. Kadang-kadang dia dalam bentuk ittaqu, ittaqullah. Kadang-kadang dalam bentuk ittaqau, law anna ahlal qura amanu wattaqau. Kadang-kadang dalam bentuk wa yattaqu, kemudian wa yattaqi, wa may yattaqillaha. Kadang-kadang dalam bentuk minal muttaqin, innallaha yuhibbul muttaqin. Macam-macam. Poinnya dia main berkalimat taqwa. Soalan saya, taqwa ni apa penama? Zaman budak saudara kira, zaman budak kecil dulu ni, taqwa tu apa? Itu taqwa. Tu zaman budak-budak zaman jahiliah, BIP lah. Orang tua jangan terikut. Taqwa tu apa? Taqwa. Tu budak-budak yang tak balik babi ke dia lah tuan-tuan. Taqwa ni apa dia? Terjemah punya takut. Takut, betul ke takut? Takut itu sebenarnya ialah bukan terjemahan, itu maknanya. Tuan-tuan, tak apa, saya sebut dua pandangan sahabat Nabi. Yang pertama kata Imam Ali karramallahu wajah. Kata Al-Imam Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, at-taqwa, dengar 4 perkara dia kata. Al-khawfu minal jalili, wal-amalu bit-tanzili, wal-qana'atu bil-qalili, wal-isti'dalu liyaumir rahili. 4 benar dia kata. Taqwa ni nombor 1, takutkan Tuhan yang Maha Agung, Al-Jalil, Rabbul Jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan kitab yang diturunkan, yakni Quran. Beramal Quran, taqwa. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, dan redha, qanaah, terima sedikit walaupun mana nikmat walaupun sedikit. Qanaah. Qanaah ni faham kau noh? Tak apa, saya ni kok mana tak apa. Okey tak apa tuan. Maksudnya baik. Yang keempat kata Imam Ali, wal isti'dad, buat persiapan untuk hari yang rahil. Kita akan pindah pi sana. Hari apa tu? Hari apa tu muslimat? Hari yang kita akan pindah pi sana. Hari kematian kita. Boleh juga tu pindah pi kubur, tapi jauh mana? Hari akhirat noh. Hari yang kita akan pi bertemu dengan Allah, yang hujungnya syurga tu. Imam Ali kata taqwa tu buat persiapan bekal buat pi ke sana. Kalau duk kalut buat bekal sini, dia kata belum sampai sempurna taqwa. Kalau tak takut ke Tuhan, confirm tak taqwa. Kalau tuan-tuan dapat rezeki yang banyak, syukur. Sikit tak syukur, belum taqwa. Ada orang tuan, kau lelaki dia bagi, ni nak ambil 100. Alhamdulillah, terima kasih bang. Kan tak ada suami ambil macam abang. Mana lelaki dia seorang tu ya pun. Muka ada lain. Bagi 50. Terima kasih bang. Bagi 20. Okey, betul tak? Bagi RM1 ya. Tuan, nah abang kata dia passion tu passion dia belum sempurna taqwanya. Dapat banyak tuan, senyum melerik sampai ke telinga. Tuan, dapat sikit masam mencukah. Bagi RM1, ya, bagi banyak sikit, RM1 dapat mentampak penama dia sehari dua ni. Kan semua naik harga. Quran kata syukur. RM1, alhamdulillah, ambil dia tu, cium duit tu. Bagi cium dari lelaki pula. Dia tak pelik orang tua ni. Bagi RM100 tak buat apa pun. Bagi RM1 dicium sampai diri kita. Apa cerita ni? Kalau boleh lagu tu lah. Itu makna kesempurnaan taqwa kita. Kata Imam Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, taqwa ialah apa dia? Dia kata, ingat, an yuta'a wa la yu'sa, wa an yuzkara wa la yunsa, wa an yushkara wa la yukfara. Tuan, dalam ramai siapa yang boleh ingat terus? Sekali sebut dia boleh ingat terus. Ada tak?
Kalau ada, itu rezeki, tuan-tuan. Imam Syafi'i, dia mengaji dulu zaman dia, tuan-tuan, dia tak hebat macam kita lah, segi kekayaan RM2, harta benda tak banyak. Tapi nak habak, tuan-tuan, antara kaedah yang daripada habak kat kita tu, cara Imam Syafi'i ngaji ni, dia kertasnya tapak tangan dia, pen dia, jari dia, dakwanya eliok dia. Padam eliok, ingat terus. Tidak? Dia panggil otak komputer. Otak tu macam kamera kita ni, macam kamera handphone yang tuan ada selfie tu lah, lebih kurang tu lah. Tidak? Takat gambar tu kerah lagu tu lah sampai bila-bila pun. Tak hilang, tuan-tuan. Duk kerah lagu tu lah. Itu tuan sekalian otak Imam Syafi'i. Kertasnya tapak tangan, pennya jari dia, dakwanya ayat liok. Kering liok ingat terus, tuan. Maksudnya kita sampai nak kering tak ingat lagi. Tak apalah. Insya-Allah. Sebut nanti insya-Allah, amin. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Imam Ibnu Mas'ud, takwa itu Allah ditaati bukan diingkari. Takwa itu Allah diingati, dizikir, disebut, bukan dilupakan. Takwa itu kata Imam Ibn Mas'ud ialah Allah disyukuri bukan dikufurkan. 3 benda. Tentuan dengan 2 pendapat ulama sahabat ini sudah cukup untuk kita faham takwa tu menentang apa. Samalah makna tadi dengan takwa yang Tok Khatib pesan tiap kali Jumaat. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, saya pesan pada diri saya dan semua yang hadir untuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sama-sama melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itulah makna takwa. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Tok Khatib sebut 2 kali, tuan-tuan, setiap Jumaat. Betul tak? Bahkan peri penting takwa ni kita tak nampak hatta dalam bab syariat pun. Tuan-tuan, sembahyang Jumaat tidak sah kalau khutbah tidak sah. Khutbah tidak sah kalau tak cukup rukun khutbah. Antara rukun khutbah ialah mesti sebut pesan takwa. Betul tak ni? Tak pesan takwa, khutbah tak sah. Khutbah tak sah, Jumaat tak sah. Dah khutbah tak sah, tak sah sembahyang lah, khutbah dah lain. Kalau main juga tidak sah namanya. Ni saya nak cerita sikit lah. Cerita sikit ni bezanya tu orang kita ni. Bila dia kata rukun khutbah tu takwa, dia pegang mesti bunyi takwa. Tak bunyi kira tak sah. 3 tahun lepas berlaku dalam negeri Kedah ni. Satu masjid di sebuah qaryah. Tok Khatib jemputan, bangsanya Arab, khutbahnya Arab. A to Z. Lepas khutbah, lepas sembahyang, ada hamba Allah ni dia bangun buat solat zuhur lain. Lepas salam tu imam, dia bangun, dia buat zuhur lain. Seorang-seorang dia. Kalau sembahyang sunat kita faham 2 rakaat kan? Ni sembahyang 4. Dalam sembahyang sunat boleh buat 4 juga, tapi ghalibnya orang buat 2-2. Tu pun buat 2, tu pun tak langsung kadang-kadang. Kan? Tapi bila kau ni buat 4 tu straight fahamnya pada ghalib, bukan sunat ba'diyah lah tu. Dia rupanya dia buat lohok sungguh. Dia mak kawan dia seorang, kau buat lohok juga, buat di rumah. Tahu apa isu dia? Dia muat aduan dekat tu imam, kata hari ni Jumaat tidak sah. Puncanya kerana khutbah tidak sah. Alasannya kerana Tok Khatib tidak pesan takwa. Bila dia buat aduan kat tu imam sehati ya. Nak kena habaq tak buat lohok qadha bila-bila. Tuan akhirnya adu pada pejabat agama. Dia orang panggil mufti, saya pun terlibat jugalah. Tuan, bila kita tanya imam, apa buktinya nak kata Tok Khatib tak sebut takwa? Ada tak rakaman? Daripada masjid kami memang ada rakam khutbah tiap kali Jumaat. Maka kita pun minta lah, umai rakaman tu. Bila umai rakaman tu sekalian, Mufti, Timbalan Mufti Syekh Aminuddin ada, saya pun tumpang dengar tuan. Kita pergi juga. Ni antara contoh dengan khutbah bukan hari Jumaat. Khutbah hari Jumaat, tapi bila ada isu tu terpaksa dengar khutbah lain pada hari Jumaat. Bukan untuk solat Jumaat, tapi untuk selesai solat Jumaat, isu solat Jumaat. Dengar.
Satu. Kompom tak ada langsung kalimat taqwa dalam khutbah dia. Tapi bila dengar daripada awal dia kata waf'alul khairat. Itu sebutannya. Dia tak sebut pun kalimat taqwa ka ittaquka wattaqu, dia tak sebut. Yang dia sebut apa ni? Waf'alul khairat. Sampai tentu mufti kita stop. Khutbah sah, salat sah, tak payah qada bait dhuhr. Selesai. Pasal apa ustaz? Tak ada taqwa pun. Inilah tuan hak kata betul dan bendui ni. Kalau betul itu okey, bendui itu masya-Allah. Apa makna taqwa? Tok Khatib Habaq tu apa dia? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Suruh buat baik itu taqwa ke tak? Tapi bunyi taqwa tak? Tak, ini makna taqwa. Makna dengan perkataannya benar yang sama tak? Sama. Ustaz, taqwa tu menentang apa? Buat baik. Taqwa menentang apa? Tinggal yang jahat. Ustaz, buat baik nama apa? Taqwa. Hak tu lah. Boleh. Tuan-tuan, jadi akhirnya tulisan kita Jumaat hari tu sah. Rupa-rupa tuan, hak yang buat aduan tu dia yang kena mengaji sebenarnya pun. Bukan pimen Jumaat sahaja. Ini satu ilmu untuk kita. Rupa tuan geng tak mengaji ni, kalau buat ibadat kadang-kadang bimbang takut tidak kena, maka tidak sah. Dia komplain tuan, hak khutbah tu orang hebat, tok guru besar, tapi bukan bangsa kita lah tuan. Bila boleh komplain tu kira tak hebat lagi lah ilmu dia tuan-tuan. Rupa-rupanya dia tuan-tuan selesai. Baik, taqwa. Tuan-tuan, saya sebut 5 kepentingan taqwa. Tinggal 5 minit tuan. Ada 5 benda. Pertamanya, kalimat taqwa itu juga dibahasakan sebagai kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas iaitulah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala semata-mata. La ilaha illallah, kita panggil kalimat tauhid juga, tapi Allah Ta'ala bahasakan la ilaha illallah itu sebagai kalimat taqwa. Kalau orang tanya kita, ustaz, kalimat taqwa ni apa? Boleh kita kata la ilaha illallah. Ustaz, tu kalimat tauhid. Ya, betul. Betul. Tapi tuan Habaq, tingginya taqwa itu juga adalah nama kepada kalimat tauhid. Apa kata Allah? فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Dan Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke atas Rasulnya, ke atas orang beriman seluruhnya. وَأَلْزَمَهُمْ, dan Allah Ta'ala melazimkan, mewajibkan mereka semua, Rasul dan orang beriman, Allah mewajibkan atas mereka kalimat taqwa. Kata Ibnu Abbas, kalimat taqwa yang Allah wajibkan itu ialah la ilaha illallah. Tuan, itu yang pertama, penting dia. Yang kedua, maksud tadi kalimat taqwa ni Allah letak tuan-tuan setaraf dengan kalimat tauhid. Hebatnya. Yang kedua, taqwa ini pentingnya ialah tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita taqwa. Ni saya tanya ni. Kalau benda tu penting, kita suruhkah kita minta? Kalau benda tu penting, suruhkah minta? Dan yang mana yang nampak sungguh, nampak penting? Suruh. Anak-anak nak periksa esok tuan-tuan. Tuan-tuan, biasanya buat apa?
cik ni abah nak minta cik baca buku dia tak? Sebab esok periksa nah, abah nak minta cik baca buku. Itu kira abah tu kira habis psikologi kan tuan. Nah, baik tak ada manusia. Nah, standardnya baca buku, esok nak periksa. Taklah garang tuan. Ni baca buku cik, esok nak periksa, suruh bukan minta. Biasanya lagu tu lah. Nah. Baik. Kemudian saya nak sebutkan taqwa ini adalah perkara yang Allah perintahkan. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takwalah kamu akan Allah, takutlah kamu akan Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Ittaqu, ngaji pondok, ngaji Arab kata fi'il amar. Fi'il amar maknanya ayat perintah. Allah perintah kita bertakwa. Kata ulama usul fiqh, setiap perintah itu maknanya wajib kena buat apa yang diperintah. Ittaqu, suruh bertakwa. Kata ulama usul, suruh takwa maknanya takwa tu wajib. Sebab tu Allah suruh al-amru lil-wujub. Setiap perintah tunjukkan kewajiban. Boleh? Jadi bila Allah suruh takwa, penting nak takwa tu? Penting ke tak? Tak ke ustaz, biasa-biasa aja. Nah, penting lah tuan, tu Allah suruh. Sembahyang wajib nak? Penting nak? Tiang agama kan Allah suruh, Allah minta suruh aqimus salah. Puasa rukun Islam kan, penting tak penting? Allah suruh kan, Allah minta suruh. faman syahida minkum syahra falyasum, siapa nampak nak bulan maka dia kena puasa. Haji penting tak? Rukun Islam kan, Allah suruh kan, Allah minta? Dalam ayat Allah suruh. Tak apalah, suruh tu mana minta juga. Saya minta dia buat, saya suruh dia. Boleh juga mana tu pun. Ayatnya ialah wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa atimmu, dan hendaklah kamu, suruh tunaikan haji dan umrah. Makna sini dengan 4 contoh ini, fahamnya benda yang penting Allah akan suruh. Ayat tadi Allah suruh takwa, fahamnya takwa tu penting. Clear tak? Baik. Sebab tu kalau benda yang penting, tuan-tuan, bulan puasa ni apa dia? Buka puasa? Petang ni masak ayam goreng kunyit, laki suruh tu mana pentingnya buka puasa? Tidak? Nah, abang kata, bini pun suruh kat abang baju raya beli. Maknanya penting juga baju raya tu nisbah perempuan. Dan saya melawak dengan mahasian, saya melawak je. Baik, yang ketiga, pentingnya takwa ini ialah tuan-tuan, dia adalah satu-satunya wasiat perintah Allah yang tak pernah lekang pada setiap umat dan nabi yang sebelum nabi kita Muhammad. Takwa ni satu wasiat perintah Allah yang tak pernah terkecuali semua nabi-nabi dan umat mereka. Allah kata apa? Dengar tuan-tuan, saya baca nah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Walaqad wassayna, dan demi sesungguhnya wassayna, kami telah wasiatkan, kami telah perintahkan. Allah kata, alladzina utul kitaba min qablikum, orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu, yakni umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Allah telah wasiatkan kepada semua mereka sebelum kamu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa iyyakum, dan kamu juga wahai umat Muhammad, anittaqullah, bahawa kamu takwakan Allah Ta'ala. Penting tak? Nak tahu penting takwa lagu mana? Semua Nabi pesan yang sama ke umat mereka.
idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, sekira-kira berkata kepada umat Nabi Nuh oleh Nabi Nuh, ala tattaqun, adakah kamu tidak bertakwa? Satu, surah Syu'ara. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, sekira-kira berkata Nabi Lut kepada kaumnya, adakah kamu tak bertakwa? Idh qala lahum akhum Salihun ala tattaqun, sekira-kira berkata Nabi Saleh kepada kaumnya, adakah kamu tak bertakwa? Idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun, berkata pula Nabi Syu'aib kepada umatnya, adakah hampa tak takwa? Penting tak tuan-tuan? Semua Nabi bawa wasiat yang sama, takwakan Allah Ta'ala. Yang keempat, nak jadi takwa mesti buat ibadat. Buat ibadat confirm takwa, tak buat ibadat tak takwa. Nak takwa mesti buat ibadat. Tuan-tuan, ibadat ini hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, nak sampai darjat takwa mesti kita kena jaga ibadat. Tak ada ibadat, tak ada takwa. Puasa ada, tiba-tiba dia tattaqun. Contoh tuan-tuan, mayang tak boleh kata tattaqun. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sambung tu macam-macam ayat dah, takut pergi lain. walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai manusia seluruhnya, u'budu, ibadatlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu, tattaqun, hujung tu pasti kamu akan bertakwa. Nak takwa mesti dah kait dengan ibadat. Tak ada ibadat, tak ada takwa. Takwa bukan slogan, takwa bukan cakap, takwa bukan syiar yang ditulis. Takwa ialah tindakan perbuatan amalan kita terhadap perintah Allah Ta'ala. Boleh? Tuan-tuan, bulan puasa ni ada ayat kan? Amalan takwa. Apa dia ayat dia? Saya baca di awal tadi, tak silap saya. Ayat ni untuk Ramadan, tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sambung. La'allakum tattaqun. Hafal Quran semua ni. Alhamdulillah. Amin. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kamu puasa. Macam umat sebelum juga, mereka pun puasa wajib, tapi tak sama kita lah. Hari, bulan tak sama, cara tak sama, tapi yang penting mereka puasa juga macam kita. Allah sebut pada ujung, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan bertakwa. Takwa tu hadir setelah puasa. Puasa ibadat, ibadat hubungan kita dengan Allah secara eksklusif dipanggil. Kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maka dengan ibadat puasa ni dapatlah takwa tersebut. Bila kita kata nak dapat takwa, mesti ada hubungan dengan Allah Ta'ala tu kuat. Hebat dah takwa tu. Hebat dah takwa. Sebab apa hebat? Nak dapat dia mesti hubungan dengan Allah tu kuat, bukan hubungan dengan manusia sahaja. Faham lagi tak? Yang terakhir, kepentingan takwa. Maaf tu lebih kat minit tak apa kau no? Tak apa no. Kan nama dah apa ni? Baik. Yang terakhir tuan, saya tanya ni, takwa ni tempatnya di mana? Di hati ke di mulut? Dengar saya kata, takwa di hati ke di mulut? Saya kata ni, takwa di hati ke di mulut? Dia tuan-tuan jawab, hak bunyi tu bukan takwa, tu sebutan takwa. Takwa tu betul di hati nah. Macam kita nak sembahyang kan, usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Hatu niat ke? Niat ke?
Tak, tu panggil lafaz niat, niat di hati. Pandai. Pandai orang sini. Tengok tu guru lah. Nak tahu pandai tengok tu guru dia kata. Baik. Tuan-tuan bos sekalian, darjat taqwa tu penting tak penting, dia levelnya level iman, level ikhlas, level khusyuk. Tempatnya di hati, bukan luaran. Tuan-tuan perasan tak? Kita ada iman kan? Kita ada Islam tu dah ni. Kita ada tuan-tuan ihsan tu tak apalah. Ni nak bagi tahu antara amalan zahir dengan amalan batin mana lebih utama? Ya, amalan zahir pun wajib, batin pun wajib. Tapi kalau saya tanya, yang mana lebih penting? Hati ke zahir? Zahir ke batin? Gini tuan-tuan, nak tahu tak tahu, jawapannya ialah pertama, iman. Kalau tak ada iman tuan, semayang semua Allah tak terima. Orang kafir tak beriman, tak sah sebarang ibadat. Kenapa? Tidak ada iman. Iman di mana? Iman di mana? Di hati. Sebab iman itulah percaya. Percaya di hati tuan, bukan di mulut. Baik. Yang kedua, tuan, nak habaq ni, ibadat kita, ibadat zahir kita, semayang, puasa, zakat, haji. Semayang, puasa, zakat, haji. Kalau kita semayang tak niat, sah tak? Diri cantik, rokok semat, i'tidal elok, sujud bagus, duduk pun clear, Fatihah baca sedap sampai berdengung-dengung, walaupun tak tempat dengung pun. Tiba-tiba dia tak niat, sah tak semayang dia? Yang zahir cantik dah, 13 rukun, 12 rukun cukup, satu rukun tinggal, iaitulah tak niat, tak sah. Niat tu di hati kan? Penting tuan-tuan, niat ni sebab amalan. Puasa tuan-tuan bukan mintuk berjalan berdedeh dah sok tak makan. Buka puasa perintah dan tuan-tuan tiba-tiba kan tak niat pula semalam. Wasajaya. Maknanya tak ada puasa lah kita. Tak sah sebab apa? Tak niat. Yang tuan-tuan. Baik, jadi saya nak abang, niat itu rukun ibadat, tetapi niat terbeza dengan yang lain. Dia di hati. Tanpa niat semua ibadat saya tidak sah. Pentingnya niat. Mana pentingnya amalan di hati itu. Yang ketiga, kita semayang cantik tuan-tuan, rukun 13 cukup semayang ni. Ni siapa yang kira tumakninah, masuk dalam rukuk, masuk dalam sujud, duduk antara sujud, i'tidal, dia bilang 13. Siapa yang perasin tumakninah jadi 17. Itu semua pakat faham dah. 13 rukun ataupun 17 rukun. Cantik dah tuan. Niat pun clear, sah. Tapi kalau tak ada khusyuk, ada pahala tak? Fiqh lulus. Fiqh kata lulus, cukup 13 rukun. Tapi Allah kata pahala tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada khusyuk, tak ada ikhlas. Kita ni Allah beri pahala setakat ikhlas kita, bukan setakat amalan kita, setakat ikhlas dalam amalan kita. Soalan saya, pahala tu nak bagi dekat kita setakat ikhlas kita. Ikhlas di mana? Saya ikhlas ni. Ada orang tuan bagi derma RM50. Ini saya ikhlas bagi lah. Ikhlas di mana? Di hati juga, bukan di mulut. Mana benar yang penting-penting semua di hati. Termasuk takwa pun di hati. Nabi sebut sebab dia yang panjang. Saya ambil sikit. Nabi kata apa? Kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Ini Nabi yang kata saya nakalkan. Nabi kata hampa semua jadilah saudara, hamba Allah yang bersaudara, selalu berkelailah. Ni Nabi kata. Saya tambah, jangan berkelai, saya tambah tuan. Huraian yang bagi sedap sikit tu dah. Kunu hampa semua ni jadilah hamba Allah yang bersaudara, yang ada bergaduh, yang berkelainya, yang ada kibah semua
ngeluk masa muka nah lebih kurang aku tu lah. Jangan komen dalam Facebook sangat-sangat nah. Tuan, ni cerita orang zaman lah. Tak setuju tuan, komen habis dalam Facebook, dalam WhatsApp, cerah tuan. Tak ada kerja lain. Jadi jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim, setiap orang Islam itu akhu al-Muslim, saudara kepada seorang Islam yang lain. La yazlimuh, jangan buat naya dia. Wala yakhdhuluh, jangan mencela dia. Wala yahqiruh, jangan menghina dia. Kemudian Nabi kata apa lepas tu? At-taqwa hahuna, taqwa duk di sini. Dengan pengiktirafan Nabi taqwa di hati, maka darjat taqwa itu setanding iman, niat di hati, ikhlas ataupun khusyuk. Kesemua ini penentu sah ataupun diterima amalan kita. Taqwa juga tempatnya di hati, bukan di mulut, bukan di tangan, bukan di kaki. Cuma tangan kaki menjadi simbol alamat kebertakwa di hati. Kalau takwa tak di hati, dia tak akan puasa, tak akan sembahyang. Takwa juga dia ada penentu dia. Tuan-tuan, dengan 5 perkara ini kita faham bahawa takwa itu adalah amat penting untuk kehidupan kita seluruhnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dalam golongan al-muttaqin. Amin. Sebut kuat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya rasa untuk slot saya sampai setakat tu dulu kot. Hampir 2 jam jugalah. Dah target tak sampai sejam. Lajak sikit tuan-tuan. Maaf saya ni ramah sikit. Cakap sikit tak pandai. Tuan-tuan, ramah sikit saya taklah banyak sangat. Untuk ceramah lagu ni, kalau bercakap dengan orang saya tak ramah sangat. Tak ramah sangat. Kalau nak ceramah tu lajak sikit tu biasalah tuan-tuan. Tapi mujuk hal lajak tu ilmu belaka. Tuan-tuan tak patut nak kata apa-apalah. Ya, kalau kata juga berat. Ustaz tu teruk ni lajak mengajak banyak sangat. Dia beritahu macam kamilah. Tak puas hati langsung. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, komen ilmu Tuhan bagi apa siapa pula. Tidak. Makan sok sampai telajak subuh, tak kata apa pun. Buka puasa, maghrib ke isyak tak gaduh apa pun. Tidak, telajak belakang lah tu. Tuan, tak apalah tuan. Setakat itu daripada saya serah balik kepada Ustaz Fadhilah. Alhamdulillah, tuan banyak ilmu yang dilakukan pada hal ini, ilmu yang baru. Ustaz terutama atau topik berkata apa sebab dalam pengajian di mata Quran dulu tahun pertama beliau di mata hubungan dengan masyarakat balik tanya dari yang kita terus menjawab beberapa kali tak jawab. Saya ingat mata Quran beliau di ambilan jawapan yang diberi memang apa yang diperkatakan pada majlis tersebut. Jadi saya buka sikit rencana cuaca dan hujan. Kita buka sikit soalan pada soalan kita pada London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya urusan di Mustafa atau satu wilayah. Saya nak tanya, masjid ni ada ikon kan? Adakah perlu kita buka tingkat sah di hadapan untuk mendapatkan pahala Allah ini pencerahan? Dengan orang luar ya. Soalan kalau kita di masjid ada ruang utama macam ni lah, contoh kita dekat kaki 5 sebelah tu, ataupun ruang tambahan, dia ada pintu lagu ni lebih kurang. Kalau ada aircon ke tak ada aircon ke, tapi pintu tu ditutup, orang yang luar dinding tu, luar pintu tu, walaupun betul dengan sahaf kita ni, adakah mereka tu ke sahaf pertama? Jawapannya ya. Sebab masjid dia tak sama dengan surau. Masjid tu sekalian atas nama waqaf, mana yang dibina masjid, hukumnya masjid walaupun tak ada dinding. Kalau ada dinding tengah, hak luar tu masjid juga, tambahan ke apa ke, kaki 5 ke, dia hukum masjid juga.
Nah, bahkan kalau kita tuan, maaf sebutlah, kalau pintu di belakang pun, ni pintu depan ni contoh mudah. Kalau depan tak ada pintu, dinding semua ni, pintu situ. Nah, bermaksud kalau orang di luar masjid, dia duduk luar sana, nak mai ke imam ni, dia kena pusing belakang. Sebab pintu di belakang. Tetap sah sebagai tuan-tuan makmum imam di masjid, dan sah tetap sah pertama. Dia tak memutuskan, karenanya semua dalam masjid. Hukum tu dia tak sama dengan bukan masjid. Contohlah macam ni kan. Yang ni kalau di rumah kita ni, contoh rumah lah, contoh rumah. Ada ke rumah lagu ni lah, pintu banyak ni, ada tak? Ada tak? Dia panggil rumah pemurah, pintu kelilin. Tak apa tuan, saya buat contoh. Kalau rumah kita lah bukan masjid, ni pintu dia lagu ni, kita nak sembahyang jemaah kan, untuk orang luar sana tu boleh ikut imam sini, pintu tu mesti buka. Kalau tidak, dia kena duduk belakang. Baik, contoh kalau di rumah kita ini dinding lah, tak ada pintu, dinding. Boleh bayang tak tuan? Payah lah, benda tu pintu nak bayang tak ada dinding, payah lah. Anggap itu dinding, bilik tidur contoh. Tiba-tiba kita nak sembahyang jemaah ramai-ramai, imam sini, pintu bilik belah tu. Kalau bukan masjid, dalam bilik tadi, makmum yang ikut imam sini, dia mesti duduk di belakang pintu tu. Dia tak boleh duduk betul dinding ni. Kerana apa? Kalau dia di luar masjid, tempat yang dia berdiri tu, oleh kerana dinding, dia nak sampai ke imam sini, dia kena pusing belakang. Ini ukurannya, bukan nak suruh berjalan masa sembahyang. Ukurannya, kalau dia duduk belah ni kan, pintu di belakang, untuk dia tu, tempat dia duduk tu, nak sampai ke imam, dia kena pusing belakang, maka tak sah dia ikut imam di situ. Dia mesti duduk di belakang pintu yang terbuka tu. Kalau bukan masjid, masjid tuan tak ada isu, nak duduk tepi kiri kanan tak apa, pintu tutup rapat tak apa kan, tak buka pun tak apa, kemudian orang duduk belakang dinding pun tak apa, atas tingkat 2 pun tak apa, imam duduk bawah ke imam duduk atas, makmum duduk atas bawah, tak kira. Dia atas nama masjid, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, hawa dia tu adalah masjid belakang-belakangnya, tak ada isu lah. Tapi yang seronoknya orang dalam masjid lah, sebab ikon. Tapi saya nak habang juga. Kalau sama lantai ataupun rendah sikit macam ni, ni ke rendah sikit luar kan, atas tinggi sikit je, nampak beza sikit. Yang mu'tamad mazhab Syafi'i, dia tetap sah tu sunat bersambung kalau masjid. Kalau tak bersambung sampai luar, tiba-tiba ada saf buka di belakang ni, dianggap saf pertama belum sempurna. Cuma ada pendapat yang kedua tidak kuat. Dia kata kalau lah tinggi rendah tak apa. Tapi itu yang mu'tamadnya, walaupun luar tu rendah ke tinggi ke daripada bangunan ruang utama ni, tetap jika saf tu bersambung. Dengan maksud kalau tak sambung sampai ujung, buka saf yang kedua, dianggap makruh saf yang kedua tu. Dia nak hilang pun hilang pahala saf lah. Jemaah tu tak ada masalah, pahala sah tuan-tuan kurang. Kita ni boleh tuan nak rebut pahala clean lah, pahala jemaah pun nak kan, pahala sah lagi nak belakang lah. Pasal kita tuan orang tak kaya ni dah lebih nak belakang lah. Maksudnya demikian. Clear lah. Baik. Terima kasih.